Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan masuk Introduction to PLC Chapter 2. Okay, what is a Programmable Logic Control ataupun PLC? Tengok definition dia. Definition dia, PLC ni is a small computer dedicated to automation task in industrial environment. So, adalah satu komputer kecil yang digunakan untuk tugasan automation dalam industri, persekitaran industri. Dia komputer kecil, bila kita sebut komputer, dia ada input dan dia ada program yang settingkan dia, and then dia ada output, apa tugasan yang diberikan tu. Specialized computer used to control machine and process. Dia ada juga sebagai komputer yang specialized untuk kawal mesin dan proses. Kalau komputer biasa tu kita macam-macam kita boleh buat. Awak buat tugasan, awak buat homework. Tapi ini dia hanya untuk kawal mesin sahaja. Okey. Definition lain adalah a digital electronic device that use a programmable memory to store instruction and to implement specific function such as logic on off, sequence, timing and continuity arithmetic to control machine process. Kita ada input, contohnya switch. Bila kita on switch, input masuk dalam ni, and then dia dah kawal, hasil dia, output dia, lampu menyala. Contoh. Okey. Dalam NEMA ataupun National Electrical Manufacturer Association of America ataupun NEMA Standard IC S3 1978, dia kata maksud definition untuk PLC ni adalah digital operating electronic apparatus which is used programming memory for internal storage of instruction for implement specific function such as logic, sequencing, timing, counting, arithmetic, control through digital or analog modules in various type of machine or process. Maksudnya adalah peralatan digital yang menggunakan memori program dan untuk internal storage simpanan dalam untuk memberi instruction dalam mengaplikasikan specific function seperti logic, sequencing macam turutan dia, timing kita nak lama mana sekali nak potong, counting nak kira berapa banyak, arithmetic and control guna digital ataupun analog modul untuk pelbagai jenis mesin dan proses. Seterusnya, history. Pada tahun 1960, The General Motors USA ni, syarikat ni adalah syarikat pengeluar peralatan otomotif. It was interested in computer application, replace the hardwire system. Dia nak guna computer application untuk ganti. Maksudnya kalau yang bab sebelum ni kita ada 3 jenis automation, satu hardwire ataupun fixed, satu programmable. PLC ni jatuh dekat programmable automation. Okey, General Motors ni adalah syarikat ni, dia bahagian yang buat automatic transmission system. Kalau dia buat secara hardwire system ni agak payah, dia nak tukar apa semua. So dia nak tukar kepada programmable automation. So dua syarikat ni syarikat pengeluar GSC, iaitu Bedford Association, dia mengeluarkan PLC jenama Modicon, dan juga Allen Bradley setuju untuk membantu General Motors ni menghasilkan PLC. So PLC ni nama asalnya adalah Programmable Control of PC. Okey,
bercontrol Logic Control System of PLC register trademark. Nama PLC ni diregister oleh Alan Bradley. Sebab sebelum lepas adanya PC iaitu personal computer, kita takut tertukar sama-sama PC. So kita tukar nama dia jadi Programmable Logic Control to avoid confusion with the personal computer. Untuk detail histori dia, awak boleh tengok link yang saya bagi dan juga video yang saya bagi dalam Google Classroom. And aim dia, kita hasilkan PLC ni adalah untuk eliminate and the high cost associated with inflexible relay and control system. Relay control system ni dia inflexible dan kita payah nak detect kat mana rosak, nak tukar mana semua. Tapi kalau programmable ni kita boleh detect dalam program, lebih mudah, lebih senang. Dan kita boleh programkan dia ikut keperluan kita. Kalau relay control system yang hardwire ni, kita hanya dia kurang, dia tak boleh programmable, dia tak reusable dan dia tak reliable. Dia hanya untuk satu-satu benda sahaja. Okay. Background dia, the controller had to be designed in modular form. Kita nak dalam bentuk modular. So the sub-assembly could be removed easily for replacement or repair. Jadi kita pasang dia secara modular. Kita boleh ambil bahagian-bahagian mana. Macam satu set buku, kalau dia ada modul 1, modul 2. So kita tengok modul mana yang tak okey, yang kita keluarkan, kita baiki. Bukan kita ambil totally semua sekali. Okay. And then the control system ni, the capability to pass the data. Dia boleh pass data to the central system. So kita boleh kumpul data dengan lebih mudah. Dia reusable sebab kita boleh adjust dia punya programming. And then the method is used to program and control had to be simple. The programmable ni kita nak control dia, kita nak program dia lebih mudah berbanding dengan betul-betul flexible, and it could be easily understood to the plan personnel. So bila sebab dia mudah, simple, jadi mudah difahami oleh orang yang kawal tempat tu. Okay, ni dia punya sejarah development dia. Okay, programmable concept dia develop pada tahun 1968. Lepas tu dia guna hardware CPU controller with logic instruction. Kita bagi instruction dalam bentuk logic. Logic ni maksudnya instruction dia 1, 0, 1, 1, 0, 0 gitu. 1K memory and of memory and 1 to 8 IOS point. IO ni, I adalah input, O adalah output. So kita ada 128 input and output point, and use several multiprocessor within PLC. Dia ada beberapa multiprocessor. Kita update dia daripada satu processor kepada lebih processor. Kita tambah dia punya timer and counter. Kita boleh guna untuk kira masa and untuk mengira bilangan. Kita boleh buat arithmetic operation. Kita boleh, pernah dengar get logic and or apa semua tu. And then memori dia kita tambah daripada 1K kepada 12K hanya dalam masa 5 tahun. And dia punya point daripada 1128 kepada 1000. So 10 kali ganda perubahan dalam masa 5 tahun. Lepas tu remote input and output system introduce microprocessor based on PLC introduce. Kita ada tambah pula processor yang jenis micro, so lagi kecil. Okay, and then kita ada tahun 1980 kita intelligent IO model, dia lebih bijak.
enhance communication facility, so kita boleh komunikasi terus melalui benda tu. Kita ada software features and untuk documentation and personal microprocessor as programming aid. And that pada tahun 1983, dah 10 tahun benda ni lebih 10 tahun benda ni diperkenalkan. Harga dia pun lebih jimat macam kapal terbang. Zaman dulu-dulu punya kapal terbang nak beli tiket mahal, orang-orang kaya je boleh naik tiket kapal terbang. Tapi sekarang kapal terbang dah ada lebih murah, kadang-kadang harga lagi murah daripada tiket pas. Bila dah lama industri tersebut, harga dia akan jadi makin murah. Okey, seterusnya pada tahun 1986, the networking and all level of PLC dan using SCADA software. SCADA ni maksud dia Supervisory Control and Data Acquisition. Kita dah boleh guna SCADA software untuk PLC ni. Okey, kenapa PLC ni diperlukan? Sebabnya hardwire panel are very time consuming. Dia ambil masa. Dan untuk cari dia punya masalah pun, debug pun ambil masa yang lama. Dan juga ambil masa yang lama kalau kita nak adjust dia. Okay. General Motors identified the following requirement for computer controller to replace hardwire panel. So, dia bukan syarikat PLC tau, GM Motor ni. General Motors ni, dia syarikat yang dari industri. Dia detect. Oh, dia memerlukan satu sistem yang macam ni. Apa? Yang macam ni tu macam mana? Dia nak satu sistem yang solid state and not mechanical. Dia nak yang mudah dan untuk modify input dan output device. Dia nak juga satu sistem yang mudah diprogram dan mudah di-maintain oleh orang elektrik. Dan dia nak juga satu sistem yang able to function in industrial environment. Yang mudah digunakan dalam persekitaran industri. Jadi, dari sini dia cakap dekat orang, dia nak satu sistem yang macam ni. Siapa yang boleh keluarkan? So, untuk solution yang dia nak ni, ada syarikat yang mengeluarkan PLC, Programmable Logic Control, untuk memenuhi keperluan dia. So, apakah advantage untuk PLC ni? Dia kurang wiring, kurang mahal. The wiring in between the device and relay contact is done by PLC program. So, untuk menggunakan PLC, kita gantikan dia punya relay contact ni dengan PLC program. Easier and faster to make change, disebabkan kita guna program, dia lebih mudah dan lebih cepat kita nak ubah. Kita boleh troubleshoot siap-siap and reduce downtime. So, kalau ada sebarang kerosakan, kita troubleshoot guna program. Dan untuk troubleshoot tu, kita lebih cepat. Sebab kalau sistem lama, dia hardwire, kita kena check satu-satu peralatan nak tahu dia okey ke tak, kat mana sebenarnya rosak. Yang ni kita just run guna komputer je, sebab sistem tu dalam komputer program. So, lebih mudah detect kat mana dia punya error. Reliable component and make this likely to operate for years before failure. Sebab kalau mechanical ni lama-lama dia haus apa semua. So, kalau dalam komputer sistem dia, so dia lebih tahan lama dan ambil masa yang bertahun sebelum rosak. And handle much complicated system. So, dia boleh handle sistem yang lebih complicated. Sebab kita wiring tu hanya dalam program komputer. Okey, kita tengok. Dia eliminate hard wiring yang saya cakap tadi. Was associated with conventional relay and control circuit. So, complicated macam ni kita boleh buat sebab dia guna program. It take place much of external wiring much would be required for control of a process. So,
dia gantikan hard wiring ni. Kalau banyak komponen macam ni, kalau hard wire so complicated kita nak wiring, tapi bila kita ganti dengan programmable, dia lebih mudah. So increase reliability. Yang ni, once the program has been written and tested, it can be downloaded by other PLC. So kalau kita buat dalam komputer, kita return, kita test dia, okay. Dan komputer, benda tu bukan boleh guna untuk satu mesin saja. Kita boleh copy dia, guna untuk PLC lain, untuk mesin lain. Since the logic is contained in PLC memory, there is no change making with logic wiring error. So kita takkan buat kesalahan sebab kita boleh test dulu dalam komputer, baru kita pasang dekat PLC kita. Okey, seterusnya dia lebih fleksibel. Original equipment provide a system update and process is simply sending out a new program. So kita nak adjust dia, contoh kita nak panjang, kita nak tukar panjang ni, kita tak perlu payah-payah, kita just edit, tukar dekat sini sahaja. Untuk lebih masa dia naik atas supaya kita nak cut tu lebih panjang. So kita nak create and change program ni lebih mudah daripada kita nak wiring balik benda tu kalau kita guna hard wire. And user can modify the program in the field. So dia boleh tekan kat sini dah tukar. And seterusnya dia lebih lower cost. Kalau original PLC ni dia guna relay control logic. Ini yang kita belajar topik 1. The cost dia jimat sebab benda ni relay control is become absolute and accept the power application. Kita tak guna sebanyak hari tu. Kalau tak lama-lama benda ni gerak-gerak, dia akan haus apa semua. So if an application require more than about 6 control relay, will be used less expensive to install a PLC. Kalau sistem tu menggunakan 6 atau lebih relay, lebih jimat jika kita guna PLC berbanding guna relay tu, sebab maintenance dia apa semua nak tukar. Tapi kalau sistem yang dalam industrial confirm dah lebih banyak daripada 6 relay kita perlukan. Okey. Seterusnya dia mampu berkomunikasi. A PLC can communicate with other controller and computer equipment. Kalau kita guna relay tadi boleh communication? Tak boleh. So it can be network to perform a such function as untuk supervisory control, data gathering and monitoring device, process parameter and download and uploading program. Ni lah fungsi untuk kenapa kita perlu boleh berkomunikasi, sebab kita nak tengok dia supervisor dia, kita dapatkan data, kita boleh monitor device, kita boleh proses dan juga nak download and upload program. Seterusnya dia lebih cepat respon dia sebab in real time, which mean that event taking place in field result and operation and output taking place. Dia punya data ni cepat jalan bergerak. So dia dah boleh detect. Ni dia untuk counting, bilang berapa tea bags dalam kotak ni. The machine that process 1,000 item per second. So dia boleh proses sampai 1,000 item dalam masa 1 saat. And object can be spent only fraction of second. Dan tak sampai 1 saat pun dia boleh dapat maklumat daripada sensor and quick response capability. Bayangkan kalau korang nak kira bag ni secara manually, ambil masa yang lama. 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kalau mesin ni 1 saat dia boleh kira 1,000 dah item tersebut. So cepat tak cepat dia. Okay, seterusnya easy to troubleshoot. So dia ada resident diagnosis and override function. Allow user to easily trace. Kita boleh trace and correct the software and hardware. So dekat sini kita boleh tengok terus ada masalah kat mana. Kat sini sepatutnya dah on, tapi kat sini tak nyala. Okey, kita detect masalah, ada putus kat sini, ada problem kat sini. Satu.
wiring, mungkin ada masalah wiring, ataupun output device ni yang ni condition dia tak nyala sebab apa. The control program can be watched as real time execute to find the fix problem. Yang ni dah on, yang ni sepatutnya on tapi yang tak on. Ada masalah, mungkin wire putus dan macam-macam. Dah siap ada boleh kat sini. Sebab tu kalau awak tengok CNC machine dia ada dia ada indicate, okay, ada masalah. So kita boleh detect apa masalah dia, lebih mudah berbanding kalau awak guna yang lathe machine biasa tu. Okay, ni disadvantage dia. Kita tak boleh guna full capability of microprocessor. Kita ladder logic diagram style is cumbersome. Kalau yang dia punya ladder logic diagram tu sangat besar, dia mudah untuk berlaku kesalahan. And it's good for yes and no. Dia hanyalah untuk yes or no decision. Dia tak boleh kat tengah-tengah. Okay. Yes, 1, no, 0. Dia tak boleh decision yang kat tengah-tengah, half-half ke macam tu. Dia only not handle continuous input. Dia tak boleh nak continuous input yang macam ni. Dia just boleh on, off, on, off, on, off, off. Itu je. It's not good for direct control. And dia inflexible compare to kita guna microprocessor. Ni adalah brand-brand untuk PLC daripada Amerika, ni daripada Europe, ni daripada Jepun. Biasa yang dekat kita punya tu dari Fanuc. CNC kita yang kita guna Fanuc dari Japan. Okey, dia ada beberapa jenis. Ada yang compact, modular. Kalau yang compact, dia kecil je. Dia simple dan inexpensive. Dia guna monoprocessor sahaja and field bus connection, fixed casing and fixed number of IOI. Not expand, kita tak boleh nak tambah dia. Ni contoh je nama dia. Dan application just untuk overhead door control. Lepas tu, kita ada jenis modular. Kalau modular ni kita ada modul 1, modul 2, modul 3, modul 4. Kita boleh tambah dia. Dia modular construction. Kita boleh guna satu. Kalau yang tadi, satu saja processor dia. Yang ni kita boleh guna multi processor. Kita ada field bus and LAN connection. Yang ni ada field bus saja. Yang ni kita ada LAN. Okay, connection to serial bus IOI. Typical ni jenis nama dia. Dan application dia contohnya thermocouple input. Seterusnya contoh yang jenis ketiga adalah rack PLC. Rack PLC ni lagi besar daripada yang modular tadi. Usually sangat expensive. Kita boleh expand dia. Dia powerful dan compact and modular. Dia relative powerful. And rack provide power and communication backplane that greatly increase the communication rate. They increase communication rate between the processor and the module, and as well as allowing some specialty modules to communicate with other without processor. Dia boleh communicate to each other tanpa memerlukan processor. And the number of available I/O point is much higher than in rack system. And then dia juga allow for redundant processor for critical system. Kalau sistem yang critical, kadang-kadang kita perlu otak yang lebih untuk memproses dia. And such as the wastewater pump, contoh yang diguna, and control fire control system. Okay, ini jenis compact. Rupa dia. Yang ni jenis modular. Dan juga ini yang jenis plug-in. Kita boleh plug-in kita punya card. Okay, sekian. Terima kasih.